three dimensi. Dia sebenarnya gambar yang saya share, link yang saya share tu adalah gambar. So gambar tu, okay, so gambar tu dia dalam bentuk 3 dimensi lah, kamu boleh gerak-gerakkan dia. Okay, so hari ni kita nak belajar tentang sistem rangka manusia. Okay, kita nak belajar tentang sistem rangka manusia. Kita masih lagi dalam bidang pembelajaran yang keenam. So kita tengok kriteria kejayaan kita. Okay, so kriteria kejayaan kita hari ni ada 4. Okay, kriteria kejayaan kita hari ni ada 4. Iaitu yang pertama, kamu dapat melabel. Kejap lagi cikgu terang. Kemudian saya akan bagi macam worksheet semalam. Kamu label. Okay? Tapi semalam kamu buat secara offline kan? Hari ni kita buat bersama-sama. Okey. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 2 daripada 3 bahagian rangka manusia. So cikgu rasa kalau cikgu sebut rangka manusia, yang kamu tahu mesti tengkorak, betul tak? Tengkorak, lepas tu apa lagi? Tulang rusuk, tulang belakang, betul tak? Itu yang kamu biasa tahu kan? So hari ni kita nak tahu lebih detail sedikit lagi. Okey, so nombor 3, kriteria kejayaan yang ketiga, kamu dapat menerangkan sekurang-kurangnya 1 ciri bagi rangka paksi. Yang mana pula lah rangka paksi ni kan? Kejap lagi kita akan tengoklah. Okey, dan yang lagi satu, kamu boleh menerangkan sekurang-kurangnya 1 ciri bagi rangka appendage. Okey, rangka appendage tu yang mana? Okey, kejap lagi kita akan tengok juga. Okey, so first of all inilah yang cikgu tunjuk dekat kamu tadi. Kita lihat dulu rangka manusia. Okey, sekejap ya cikgu. Kalau cikgu rotate kan, dia akan jadi macam ni tak? Cikgu cuba rotate sekejap ya. Boleh nampak ke? Ke gambar tu jadi lagi kecil Ke kamu punya phone tu jadi lagi kecil? Cuba tengok sekejap. Better melintang ke ataupun macam ni? Macam ni je lah, okey. Okey, macam ni nampak semua gambar kan? Okey, so sebenarnya kita punya rangka manusia ni kan, dia terdiri daripada 206 tulang. Okey, dia terdiri daripada berapa tulang? 206 tulang tau. So, yang mana 206 tulang ni dia terdiri daripada pelbagai saiz dan juga bentuk. So apa fungsi rangka manusia ni? Sebenarnya rangka manusia ni dia berfungsi menyokong berat badan, melindungi organ dalam. Itulah dia punya fungsi. Okey, so secara keseluruhannya rangka manusia ni kan kita boleh bahagi kepada 2 bahagian. Okey, kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama adalah rangka paksi. Cikgu tulis dekat sini Okey, bila saya terbalikkan tablet saya ni, dia macam okey, sekejap saya nak cari pen sebenarnya. Okey. So dia ada rangka paksi. Dan rangka appendage. Cikgu tulis bagi cantik sikit. Okay, the first one is sekejap ya. Dia tak nak duduk diam-diam pula. Okay, the first one is rangka paksi. And
Bahagian yang kedua adalah rangka appendage. Okey. So, cikgu ulang lagi sekali. Struktur sistem rangka kita ni, kita boleh bahagikan dia kepada dua bahagian iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Okey, apa benda rangka paksi dengan rangka appendage ni? Okey, so sebenarnya rangka paksi ni dia terdiri daripada lengkungan pektoral, rangka paksi ni dia terdiri daripada tengkorak. Okey, kita lihat rangka paksi ni yang mana? So dia terdiri daripada tengkorak. Yang mana satu tengkorak ni? Mana satu tengkorak? Cuba tak boleh nak tunjuk lah pula kan. Cuba bagi tahu tengkorak ni dekat bahagian mana? Atas ke, tengah ke, bawah ke? Tengah. Tengah. Betul lah. Tengah mana tu? Atas. Atas. Okey, tengkorak ni dekat sini. Cing. Kepala kita tu. Okey, dekat kepala kita itu adalah tengkorak. Okey, so maknanya daripada sini sampailah sini itu tengkorak kita. Okey? Boleh ke? Boleh nampak tak? Kamu tegakkan phone Kalau kamu tegakkan phone, kamu akan nampaklah paparan yang besar. Okay, thank you. Alright. So, kalau yang guna phone tu tegakkan phone jangan melintangkan. Kalau melintang nanti gambar kamu jadi kecil. So, kamu tegakkan ya. Alright. So, yang kedua, kita tukar pen sikit. Okey, yang kedua adalah turus vertebrata. Mana dia? Turus vertebrata. Okey, mana turus vertebrata ni? Dekat leher tu, cikgu. Dekat leher. Dekat. Kejap cikgu kecil. Cikgu apa nama? Allahu Akbar. Mana pula dah? Kejap, sorry ya. Cikgu tak biasa buat paparan apa nama, menegak macam ni. So cikgu macam kekok sikit tapi tak apa. Okay, kejap ya. Okay, yang ni cikgu kecilkan sikit gambar dia tadi dekat sini je. Dia nampak kan? Okay, kejap ya. Cikgu kecilkan sikit. Okay. So kalau turus vertebrata dari leher, tadi kawan kamu bagi tahu kan dia daripada leher. Leher sampai mana? Dari sinilah kan, betul tak? Sampai mana tu? Sampai bawah. Mana? Sampailah bawah. Sampai sini, betul? Ke bawah kaki? Betul. Iaitu turus vertebrata ni kita biasa panggil apa ni? Tulang belakang. Biasa kita panggil dia tulang belakang. Okey? Alright. So, kita kenal dulu bahagian. Okey, kita kenal dulu bahagian. Sekejap lagi baru kita cerita. Tu apa kan? Okey, seterusnya cikgu nak guna warna oranye. Okey. So, yang ketiga. Yang ketiga ni apa? Apa lagi bahagian yang ada dekat dalam rangka paksi ni? Yang ketiga adalah tulang rusuk. Okey, tulang rusuk dan sternum. Tulang rusuk dan sternum. Cikgu harap boleh nampak lah sikit kan. Boleh nampak kot. Okey, tulang rusuk dan sternum ni dekat mana? Mana tulang rusuk? Tulang rusuk dan sternum ni dekat sini Okey, boleh nampak ke cikgu letak warna oranye tu? Nampak. Okey, nampak. Alright. So, kita nak cerita dulu tentang tengkorak. Ataupun cikgu nak cerita, cikgu labelkan habis dululah rangka appendage ni sekali.
Okey, rangka appendage ni pula, kalau awak perasan kan, kalau awak perasan rangka paksi ni dia duduk kat tengah-tengah tulang badan kita kan. Daripada tengkorak, terus vertebrata atau tulang belakang, kemudian dekat tulang belakang tu dia ada rangka rusuk, tulang rusuk dan juga sternum. Sternum tu yang dekat bahagian tengah rangka tulang rusuk. Jadi cikgu akan tunjuk dengan lebih detail lah untuk setiap bahagian. Okey, kemudian kita nak lihat pula rangka appendage. Mana rangka appendage ni? Okey, dekat rangka appendage ni, dia ada 4 bahagian. Okey, rangka appendage ni ada 4 bahagian. Iaitu bahagian yang pertama, okey, cikgu nak guna pen warna biru. Okey, so dekat Okey, dia berlari-lari gambar ni. Okey, so yang pertama adalah lengkungan pectoral. Okey, cikgu padam sikit yang cikgu dah conteng tadi tu. Okey, lengkungan pectoral. Okey, dekat bahagian mana lengkungan pectoral ni? Siapa tahu dekat bahagian mana lengkungan pectoral? Okey, dekat bahagian mana lengkungan pectoral? Kaki ke, tangan ke, tengah-tengah ke, atas ke? Lengkungan pectoral ni dia terletak dekat bahagian sini. Nampak? Boleh nampak tak? Dekat bahagian bahu kita ni. Okey, dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Okey, dia menghubungkan tulang tangan dengan rangka paksi. Okey, seterusnya. Seterusnya kita lihat pula bahagian yang kedua dalam rangka appendage iaitu tulang tangan. Okey, iaitu tulang tangan. Dekat mana tulang tangan terletak ni? Okey, so tulang tangan ni dia terletak daripada sini sampailah hujung jari ni. So ini semua kita panggil tulang tangan. Okey. Seterusnya kita tengok lagi. Apa lagi yang ada dalam lengkung pectoral, rangka appendage ni? Okey, so dekat rangka appendage ni dia ada lengkungan pelvis. Okey, dia ada lengkungan pelvis. Okey, dekat mana lengkungan pelvis ni? Ni dekat sini. Kamu boleh nampak tak? Yang cikgu tengah warnakan dia tu. So ini adalah lengkungan pelvis. Okey, itu adalah lengkungan pelvis. Dekat dengan tulang punggung kita tu. Dekat pinggang, dekat dengan tulang punggung. Kalau kamu pegang, kamu boleh rasa itu adalah lengkungan pelvis. Okey. Kemudian the last part dekat rangka appendage ni adalah, okey, kita tengok warna apa lagi yang kita belum guna. Okey, warna hijau ni. So yang bahagian akhir adalah tulang kaki. Kalau tak tahu tulang kaki ni saja sangatlah kan. So mana tulang kaki? So daripada sini sampai, cikgu kena bawa ataskan sikit. Okey, sampailah hujung jari kaki ni. So ini semua dia di dalam tulang kaki. Okey. Yang ni lah. Okey, so ni tulang kaki. Kalau tulang tangan, yang ini daripada sini sampailah sini tulang tangan. Okey, lengkungan pectoral. Mana lengkungan pectoral? Okey, lengkungan pectoral dia dekat sini. Ni. Sinilah. Okey, itu lengkungan pectoral. Tengkorak mana tengkorak? Tengkorak anak saya kata dekat kepala. Sini. Itu tengkorak. Turus vertebrata kat mana? Turus vertebrata? Kamu boleh dengar suara cikgu tak?
Boleh. Boleh. Habis tu diam je. Cikgu macam syok sendiri je cakap. Terus vertebrata kat mana? Dekat sini. Okey, cikgu dah warnakan semua. Okey, ni terus vertebrata. Okey, manakala tulang rusuk dan sternum. Mana tulang rusuk dan sternum tadi? Dekat sini. Kan? Betul? Betul. So warna dia tu dah macam warna-warna, banyak-banyak warna dah. Kan? So kamu boleh tengok based on gambar ni. Nanti cikgu akan share lah gambar ni dekat kelas. Grup kelas kita Okay, sekejap cikgu labelkan sikit lagi bagi habis. Okey, tadi ni tulang belakang. Tulang belakang ataupun tulang rusuk kat sini. Tengkorak tadi kat mana tengkorak? Tengkorak ni dekat sini. Kepala. Kan? Okey. Tulang tangan tadi kat mana tulang tangan tadi? Dekat sini. Sebab sekejap lagi kamu nak kena label tau. Okey, sekejap lagi kamu nak kena label. Tulang kaki mana? Okey. Ini adalah tulang kaki. Okey. So sekarang cikgu nak suruh kamu label dahulu. Okey, cikgu nak suruh kamu label dahulu benda ni. Okey, sekejap ya. Cikgu nak suruh kamu label. Okey, dia sudah terbalikkan. Okey. So, cikgu nak bagi dekat kamu live worksheet. Kamu label dan terus hantar dalam grup. Okey, kita tak habis lagi ni. Kita tak habis lagi belajar. Cuma cikgu nak suruh kamu label dahulu. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu akan share live worksheet tu. Okey, cikgu akan share live worksheet untuk label ni di dalam grup. Okey. Sekejap ya. Saya punya laptop ni dia macam dia hang pula. Kenapa dia hang ni? Okey, kejap je. Cikgu tengah cari. Okey. So, cikgu nak share dekat live chat ke? Cikgu nak share dekat ruangan apa nama? Kelas. Cikgu nak share kat mana? Nak cikgu share dekat kelas. Okey, cikgu share dekat kelas juga. Ada dua dekat situ. So, cikgu share live worksheet label rangka manusia Label rangka manusia worksheet tu. Okey, cuba kamu buka. Dapat tak? Okey, cuba kamu buka. Boleh tak jawab? Dapat. Dapat. Okey, cuba jawab dulu. Cikgu bagi masa untuk kamu jawab. Lepas tu kamu terus hantar dekat grup kelas. Okey, terus hantar dekat grup. Screenshot ke? Ya? Macam semalam, screenshot. Yes, macam semalam screenshot. Okey, ni cikgu dah hantar juga gambar ni. Okey, cikgu hantar juga gambar ni dekat kelas ya. Lahai, saya pergi hantar dekat kelas, grup kelas tu bukan grup kelas sains kita Ya. Sorry, cikgu ingatkan cikgu dah hantar dekat grup sains. Okey, saya forward ke grup sains kita lah. Jangan ganggu pula cikgu-cikgu lain dalam tu.
Okey. So cuba tengok. Cuba tengok dan cuba labelkan. Okey, hantar dekat dalam grup cikgu nak tengok siapa yang boleh label. Semua kena buat. Tiada yang terkecuali. Buat sekarang. Okey, kamu tengah jawab ke? Oh, pectoral saya eja. Salah ejaan ni. Okey, cikgu rasa sekejap lagi kamu boleh sambung buat ataupun kamu nak siapkan sekarang? Kamu masih tengah siapkan ke? Dah siap. Oh, okey. Dah siap. Dah hantar dah dekat grup. Okey, Jamal dah siap. Jamal mana? Okey, Jamal, jawapan Jamal mana? Okey, tak apa. Kita semak sama-sama jawapan Jamal ni. Tak boleh tekan finish Tekan finish dia tak keluar markah Okey, ni jawapan Jamal. Kejap. Cikgu paste dekat dalam ni. Okey, kita tengok jawapan Jamal. Okey, ni jawapan Jamal. Okey, so yang A tu adalah lengkungan pectoral, betul tak? Betul tak A tu adalah lengkungan pectoral? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ya kot. Ya kot. Okey, kamu lepas kamu sepatutnya lepas kamu dah siap, kamu tekan button finish, kemudian kamu check answer. After kamu check answer, kamu akan dapat markah, betul tak? Okey, tapi cuba tak, boleh tak ataupun cikgu takut memang tak boleh live worksheet ni, takut cikgu tersalah setting ke apa? Jamal yang tak tekan kot.
Jamal yang tak tekan. Okey, tak apa Jamal. Jom kita semak jawapan Jamal sama-sama. So yang A tu adalah lengkungan pectoral. Betul. Bukan pectoral. Pectoral ni salah lah. Saya salah eja tadi. Oh, Okey, tengkorak pectoral. lah. Ha? Tengkorak tu A. Tu A. B. Silap. Ni D Oh, gambar dia tak perjelas. Ni tengkorak A. Asyik baik lagi. Okay, A tu. Oh, ni A. Betul lah, cikgu pun tak tengok. A, B, C. Tengok dari kiri pula. Okay, ni B kan? Okay, B adalah tulang rusuk dan sternum. Okay. B tu tulang rusuk dan sternum ke sangkar rusuk? B tu adalah sangkar rusuk. Dalam sangkar rusuk baru ada tulang rusuk dan sternum. Tapi betul jugalah jawapan Jamal. Cuma kalau kamu tekan finish, jawapan kamu jadi salah. Sebab apa salah? Sebab the right istilah adalah sangkar rusuk. Okay. Yang C itu adalah turus vertebrata. Gambar ni tak berapa jelas. Biasa kalau kita hantar dekat WhatsApp, memang gambar tu dia jadi macam pecah sikit kan. Okay. And then yang D, okay, D, ni D Okay, D adalah lengkungan pectoral. Okay, ini ejaan betulkan sikit Okay, lengkungan pectoral. E, tulang tangan. F, lengkungan pelvis. Okay, betul, lengkungan pelvis. Dan G adalah tulang kaki. Alright? Okay, bagus. Good. Okay, yang lain ada jawab tak? Dah share tak jawapan? Berapa dia dapat? Sekejap cikgu cek. Okay, Maisara dapat 7/10. Jamal dia dah check answer dia. Kenapa Jamal yang first tu salah? Okay, Jamal yang first tu kamu salah sebab kamu type lengkungan. Kamu type pectoral tu ejaan salah Dia biasa dia detect ejaan salah, dia detect live worksheet ni. Kalau kamu guna yang F tu kenapa salah Jamal? Kamu type betul tak pelvis? Tu kamu type yang lain. Sepatutnya betul dah tu lengkungan pelvis. Okay. So kita lihat. Tu salah type cikgu. Saya salah type. Oh, jawapan dia. Tak, saya yang salah type. Kamu salah type jawapan. Okay. So dalam exam, tolong berhati-hati dengan jawapan. Okey, ada lagi tak yang dah hantar jawapan yang... Ada lagi tak yang hantar? Okey, baru Maisarah dengan Jamal. Okey, tak apa yang lain. Ni Amirah pun dah hantar. Amirah dapat berapa ni Amirah? 7/10. Okey, bagus. Dia kalau boleh tunjukkan semua tu supaya kita boleh tengok kat mana betul, kat mana salah. Okey, so kalau live worksheet ni tolong berhati-hati dengan ejaan lah. Kadang-kadang bila ejaan salah tu, dia detect salah. Biasalah kan komputer, macam tu lah dia. Alright, so sekarang cikgu nak tengok pula lebih detail. Okey, cikgu nak tengok dengan lebih detail. Apa dia sengkorak tu ada apa, turus vertebrata tu ada apa, tulang sternum tu ada apa. Okay, so yang ini kita sama-sama rujuk buku teks kita, muka surat berapa tadi cikgu cakap? 122 dan 123. Okay, are you ready class? Sekejap cikgu. Muka surat berapa cikgu? Muka surat 122 dan 123. Ni buku teks tau. So boleh tengok buku teks masing-masing. Okey, so jom kita tengok sama-sama sistem rangka manusia. Okey. Alright,
first kita tengok. Tadi cikgu dah terangkan tentang sistem rangka manusia ni ada 206 tulang yang terdiri daripada pelbagai saiz dan bentuk. So rangka manusia ni kita boleh bahagi kepada dua bahagian iaitu rangka paksi dengan rangka appendage. So kamu pun dah tahu rangka paksi yang mana, rangka appendage tadi tu yang mana. Alright. So kita tengok kat sini. First kita nak tengok dulu tengkorak. Okay, cikgu besarkan sikit slide dekat tengkorak ini. Okay. Dah cukup besar dah cikgu rasa. Nak besar lagi? Okey. Okay, ni paling besar lah cikgu rasa boleh dapat. Okey. So tengkorak manusia ni kan, tengkorak kita ni terdiri daripada dua bahagian tau. Okey, nanti kamu buka gambar tulang 3D tu, cuba kamu besarkan, kamu boleh tengok dekat bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey, so dua bahagian dekat tengkorak ni, yang pertama adalah tulang kranium dan lagi satu adalah tulang muka. Okey, kranium ni kalau kamu tengok, okey, kranium ni dekat sini. Ni kranium lah. Okey, kranium ni dia fungsi dia apa? Fungsi kranium ni dia untuk melindungi otak. Okay, kranium ni adalah untuk melindungi otak. So dekat bahagian atas kepala kita tu adalah kranium. Okay, manakala tulang muka ni yang bahagian depan kita lah. Okay, dia memberikan bentuk asas muka kita. Okay, dan juga menyokong gigi. So dekat mana tulang muka? Dekat bahagian ini tulang muka kita. Okay, so itu tulang muka. So dekat atas ni adalah atas ni yang ni ni daripada sini semua ni adalah cranium. Alright. So kalau kamu perasan nampaklah kan dia macam ada dua bentuk kat sini. Okay, so yang atas ni A ni adalah cranium, B ni adalah tulang muka. Alright. So kita punya bentuk muka, kita punya gigi tu disokong oleh tulang muka. Alright, yang kedua. Yang kedua kita nak tengok apa ni? Yang kedua kita nak tengok turus vertebrata. Okey, jom kita tengok turus vertebrata. Okey. Dapat ke paparan skrin cikgu? Kalau internet slow ni dia macam lambat sikit slide tu nak keluar. Paparan tu dia nak keluar. Semua dapat sama macam cikgu ke? Sama. Sama dapat. Tu tengah makan ke tu. Okey. Tak apa, kita slow-slow je hari ni. Kelas kita hari ni sampai pukul 9.55. 9.55 Oh, dah 9.30 dah. Okey, tak apa. Alright, so turus vertebrata ni dia terdiri daripada 33 ruas kecil. Apa benda ruas kecil ni? Ni ruas kecil ni dekat sini. Ni, 1, 2, 3, 4. Yang cikgu colour kuning dekat gambar tu. Nampak tak? Ni, ruas kecil. Okay. So dia ada beberapa bahagian lah. Okay, dia ada beberapa bahagian. Tapi cukuplah kamu tahu turus vertebrata tu ada 33 ruas kecil ataupun vertebrata. Dia ada bahagian cervix, thorax, lumbar, sacrum dengan coccyx. So itu tak apa kalau kamu tak ingat pun. Okay. So tulang-tulang ini dia akan bersambung. Tulang-tulang kecil ni lah yang cikgu tengah warnakan warna kuning ni. Boleh nampak ke warna kuning dekat kamu punya gambar ataupun cikgu kena guna warna oranye? Ni yang cikgu tengah warna kalau oranye ni dekat gambar. Dekat gambar apa nama? Gambar tulang belakang tu. So itu adalah banyak lah ni sampai atas ni. So itulah kita katakan ruas tulang kecil atau vertebrata. So vertebrata ataupun tulang-tulang kecil ni dia akan bersambung, dia akan bentuk satu turus. Turus tu macam satu benda yang memanjang lah. Okey, yang mana dia akan bersifat dia kuat dan boleh melentur. Okey, sifat dia kuat dan melentur. So that's why kamu boleh duduk, kamu boleh bengkokkan badan, kamu boleh nak bentuk macam mana pun boleh kan badan kamu sebab adanya tulang belakang. Sebab tu kalau tulang belakang kita ni bermasalah, okey, sakit tulang belakang, dia tak boleh nak bengkok, dia tak boleh nak tunduk badan dia, betul tak? So penting sebenarnya turus vertebrata ni. Dan lagi satu yang penting, dia ada satu fungsi yang sangat penting
iaitu dia melindungi saraf tunjang. So jagalah elok-elok tulang belakang, sebab itulah cikgu kata kalau mak-mak pesan jaga-jaga kan jatuh patah tulang tu. Tulang belakang tu sangat penting. Tulang lain pun penting juga, tapi tulang belakang itu yang paling penting sebab dia melindungi kita punya saraf tunjang. Kalau saraf tunjang kita cedera, so dia boleh menyebabkan kita apa? Kita ni stroke, tak boleh bergerak. Okay? So, kalau kamu lihat dekat buku teks kamu tu, so yang ini, yang ini adalah pandangan hadapan dan ini daripada pandangan tepi. Mula-mula kecil-kecil dulu cikgu tadi cakap, macam lintah kan, bukan lintah, macam lipan. Macam lipan dah tulang belakang ni sebab nampak dia macam melengkung-lengkung tu. Tu daripada pandangan tepi. Okey, seterusnya kita nak tengok tulang rusuk. Tulang rusuk ataupun kita panggil sangkar rusuk. Okey, kita panggil sangkar rusuk. Okey, tulang rusuk dan sternum ni ataupun sangkar rusuk ni dia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk. Dekat mana 12? Cuba kamu tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ni yang bawah sekali ni, yang ni. Ni yang ke-12, ni yang ke-11. Okey, yang ke-10 dengan yang ke-10 ni dia bersambung. Okey, so tulang rusuk ni dia bersendi dengan vertebrata thorax di bahagian belakang. Okey, vertebrata thorax ni yang sinilah. Ni vertebrata thorax ni dekat bahagian, iaitu tulang belakang kita tadi tu. So 7 pasang tulang rusuk ni dia akan bersendi dengan sternum. Mana sternum? Ini sternum. Okey, ni sternum Dia akan bersendi dengan sternum secara terus dan 3 tulang rusuk lagi tidak bersambung secara langsung oleh rawan. Mana lagi 3 tulang rusuk ni? Yang ni 1, 2, 3 dekat bahagian bawah ni. Dia tidak bersambung dengan tulang rawan. Okey. Okey, so sternum dan tulang rusuk ni fungsi dia, apa fungsi sternum dan tulang rusuk ni? Dia berfungsi untuk melindungi organ utama badan kita iaitu jantung dan juga peparu. Okey? Okey. So itu tentang rangka paksi. Okey, itu tentang rangka paksi dan seterusnya kita nak melihat pula rangka appendage. Okey, rangka appendage ni dia duduk kat bahagian luar badan kita. Kalau rangka paksi ni dekat bahagian tengah-tengah tulang kita So rangka appendage dekat bahagian tepi tulang, kecuali rangka lengkungan pectoral dengan lengkungan pelvis. Lengkungan pectoral ni dia bersambung dengan rangka paksi. Okey, so kita lihat dulu lengkungan pectoral. Cuba kamu tengok lengkungan pectoral bentuk dia macam mana. Okey, ni bentuk lengkungan pectoral. So dia daripada sini. Okay, cikgu kena kecilkan sikit. Gambar ni besar sangat. Alright. Okey, cikgu kecilkan sikit sebab gambar dia sangat besar. Okey. So ini adalah lengkungan pectoral. Okey. So, yang ini, yang atas ni, okey, yang cikgu colourkan hijau ni, itu adalah clavicle. Okey, yang cikgu letak warna hijau itu clavicle. So kita ada dua lah, belah kiri dengan belah kanan. Okey. Manakala yang ini, okey, yang ini adalah scapula. Okey, scapula ni sekejap Okey, so lengkungan clavicle dengan scapula. Okey. Scapula ni nanti dia akan bersambung dengan tulang tangan. Okey. Alright. So yang clavicle tu dia akan bersambung dengan rangka paksi. Okey, seterusnya kita lihat tulang tangan. Tulang tangan kita ni mana? Ni dia tulang tangan. Okey. So kalau kamu lihat, okey, tulang tangan ni dia terdiri daripada humerus. Mana satu humerus? Ini humerus dekat kita punya lengan ni. Okey, dekat lengan kita ni humerus. Okey, yang warna merah ni. Humerus. Okey, yang kedua adalah
Okey, yang kedua adalah radius. Mana dia radius? Okey, radius dekat sini cikgu warna hijau, cikgu warnakan hijau ni. Ni radius. Okey, ni adalah radius. Okey, itu radius. Okey, kemudian ada ulna. Mana satu ulna? Ulna dekat sini. Okey, sekejap cikgu guna warna hitam. Okey, ulna yang ini ni ulna. Okay, so itu adalah ulna. Okay, and then ada karpus. Mana satu karpus? Okay, kita naikkan sikit gambar ni. Okay, karpus dekat sini. Okay, karpus tu dia macam sendi kecil je kat sini. Okay, and then dia ada metakarpus. Mana metakarpus? Metakarpus dekat bahagian sini. Okay, metakarpus dekat sini. Ini metakarpus Okay. Dan the last part is phalanx. Okay, phalanx. Mana phalanx? Phalanx yang ini. Okay, boleh nampak ke? So tulang kaki dengan tulang tangan ni banyak sikit nak kena ingat. So ini adalah phalanx. So kalau kita lihat hujung humerus ni, okey, hujung humerus dekat sini ni, okey, cikgu padam lah ya sebab nanti dia nampak macam serabut warna-warni. Okey, so dekat mana cikgu tekat tadi, hujung humerus ni dia akan berbentuk bulat dan bersendi dengan lengkung pectoral. Lengkung pectoral yang dekat bahagian atas tadi tu kan. Okey, kat sinilah yang cikgu cakap dia bersambung tadi tu. Okey, kemudian manakala hujung humerus yang lagi satu ni, yang ini, dia akan bersendi dengan lengkungan pectoral. Dia akan bersendi dengan radius dan juga ulna. Okey, dan radius dan ulna ni dia akan bersendi dengan tulang karpus dekat sini. Okey, dia akan bersendi dengan tulang karpus dan seterusnya karpus pula dia akan radius dengan ulna ni dia akan membentuk pergelangan tangan dengan karpus. Okay, dia akan membentuk pergelangan tangan dengan karpus. Manakala tulang metakarpus yang ini dia akan bersambung dengan karpus membentuk tapak tangan. Okay, karpus dengan metakarpus dia akan membentuk tapak tangan. Okay, manakala phalanx, phalanx dia akan bersendi dengan metakarpus ni dan membentuk jari kita. Okay. So, itu adalah tulang tangan. So, kita tengok pula lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis pula. Okay, lengkungan pelvis ni. Lengkungan pelvis ni dia bersendi dengan rangka paksi iaitu dekat bahagian dekat bahagian turus, tulang belakang tu. Okay, turus vertebrata. So, lengkungan pelvis ni dia terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Inilah tulang pelvis kita. Inilah tulang pelvis kita. Okay. So dia terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Inilah tulang punggung ni. Ni. Ni tulang punggung. Yang tengah-tengah ni adalah turus vertebrata dia bersambung. So lengkungan pelvis ni dia penting sebab apa? Dia menyokong berat badan kita serta dia melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Right. Okey, seterusnya adalah tulang kaki. Tulang kaki ni dia panjang sikit sebab dia ada banyak bahagian. So, tulang kaki ni kan dia terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Okey, so hujung tulang femur kat mana? Sini ni. Ini adalah femur. So, hujung tulang femur ni dia akan bersambung dengan lengkungan pelvis yang dekat tulang punggung tadi tu. Okey. Dan hujung lagi satu ni, hujung lagi satu ni dia bersambung dengan tulang tibia dan juga fibula. Okey, dia akan bersambung dengan tulang tibia dan fibula. Manakala tibia dan fibula ni, tibia dan fibula ni dia merupakan tulang pada betis. Mana tibia dengan femula ni? Ni tibia. Ni tibia dan ini adalah fibula. Dekat betis kita tu. Okey. Patella ni apa? Patella yang dekat tengah-tengah. Itu adalah tempurung lutut kita.
Okey. Kemudian hujung bawah tulang tibia dengan fibula ni dia akan bersendi dengan tarsus. Tarsus ni iaitu tulang pergelangan kaki kita tu. Okey, tarsus ni adalah tulang pergelangan kaki. Dan tulang tarsus ni pula dia akan bersendi dengan metatarsus yang membentuk tapak kaki. Mana metatarsus yang ini? Ni metatarsus. Okey, itu adalah tapak kaki. Dan metatarsus ni pula dia akan bersendi dengan falanks membentuk tulang jari kaki. Boleh faham ke? Hai Badar, Badar lambat masuklah hari ni Badar. Okey. So, boleh faham ke yang cikgu terang tadi tu? Boleh. Boleh. Okey. So, cikgu sebenarnya nak suruh kamu buat peta pokok. Okey. Nak suruh kamu buat peta pokok. So, kamu salin peta pokok ni. Okey, salin peta pokok ni dalam buku tulis dan hantar pada cikgu. Okey, hantar dekat Telegram untuk saya semak. So, apa yang kamu nak kena tulis? So, rangka manusia ni tadi terdiri daripada dua bahagian iaitu yang pertama apa, yang kedua apa. Contohnya cikgu ambil yang pertama ni adalah rangka paksi. Okey, saya ambil sini adalah rangka paksi. So, rangka paksi ni terdiri daripada apa? So, satu, tak payahlah satu kan, A lah. Okay, A, B dan C. Rangka ni apa? Terdiri daripada apa? So, ni A, B, C, D. Boleh? Boleh. Okey, so tugasan kita yang ini sahaja. Kamu boleh buat dekat buku tulis. Boleh buat sekarang. Kemudian hantar pada cikgu. Saya sebenarnya nak bagi kamu main kuis tadi tapi tak sempat. Kita main kuis besok boleh? Boleh. Okay, esok kita main kuis berbentuk game. Okay, alright. Setakat ini sahaja kelas kita untuk hari ini. Jangan lupa siapkan latihan cikgu ni dan tolong hantar melalui Telegram untuk saya semak. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ada soalan nak tanya ke before cikgu stop? Tak ada. Tak ada. Sekejap cikgu nak tengok kehadiran lagi sekali. Takut saya terlepas pandang. Okay, tolong tengok. Kalau ada kawan-kawan yang terleft tu bagi tahu cikgu sebab cikgu takut cikgu terlepas pandang.